Ni kata Imam Ghazali dalam kitab As-Saidah Bidayatul Hidayah. Ini yang kita baca adalah terjemahan dia. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Jadikan diri kita ini bersama dengan golongan yang pertama. Dan berhati-hatilah supaya engkau tidak termasuk ke dalam golongan yang kedua. Kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejutkan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat. Sebelum dia sempat bertaubat, tiba-tiba kematian sudah menjenguk mereka. Sampai ajal mereka. Dalam keadaan tidak sempat nak bersedia. Tapi kalau sempat bertaubat, taubat mereka Allah Ta'ala terima. Duk tak lama, meninggal. Alhamdulillah. Tak adalah kita jangan duk ungkit dah. Di sisi Allah Ta'ala, selamat. Sebab sudah bertaubat, yang taubat mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu rugilah dia. Kenapa? Kerana mati sebelum sempat bertaubat. Jadi kita tak tahu nak meninggal bila. Kita tak tahu nak meninggal bila. Oh, janganlah kita duk bertangguh untuk nak bertaubat. Taubatlah sekarang. Oh, Ustaz, kalau duk taubat tak mati lagi. Ini semua ayat iblis setan. Nampak kan? Letih lah saya taubat tak mati lagi. Lepas lagi saya buat jahat pula. Dia rancang nak buat jahat. Tuan-tuan. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah. Nampak? Dah kita baca dah banyak, nak ujung-ujung nak habis ni, dia bagi satu soalan. Apakah itu bidayatul hidayah? Jadi yang ni kita kena ambil sikit iktibar atau pengajaran. Apa dia? Iaitu kitab-kitab yang kita duk mengaji tu biar kita tahulah makna dia. Sini ada berapa kitab? Oi Ustaz, banyak Ustaz. Kami rasa macam surau kami ni paling banyak kitab daripada surau lain, kan? Tak apalah, kalau sungguh tak apa, tapi yang tu bukan kita nak berbangga-bangga, Yang penting tak banyak kitab Ustaz, tak banyak, ada 2-3 macam tu saja, tapi mengaji tu sungguh, ngaji tu sungguh, pakat mai sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, walaupun tak banyak kitab, lebih baik daripada yang banyak kitab, lepas tu tak ada apa. Tak ada apa, macam tak mengaji Ustaz. Oh, tak ada kuliah kan? Kuliah kami menang pada yang lain, kan? Jadi, sama ada sikit ke banyak kitab yang kita guna, biar kita tahu makna dia. Ini tafsir Nurul Ihsan. Apa makna dia? Kan? Kena tahu makna. Munyatul Musalli. Apa makna dia? Kita kena tahu makna. Ini apa dia pula? Bidayatul Hidayah. Iaitu permulaan jalan menuju hidayah, disebut di sini. Artinya permulaan jalan menuju hidayah. Untuk dapat aku mencubakan bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah taqwa yang zahir. Permulaan jalan hidayah, taqwa yang zahir. Dan nihayatul hidayah, dia ada kesudahan pula. Dah sudah tentulah bila bidayah maksudnya permulaan, mula dia mesti ada yang sudah dia. Apa kesudahan kepada hidayah itu? Ialah taqwa yang batin. Taqwa yang batin. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan taqwa. Nak masuk syurga, lesennya taqwa. Kebenaran nak masuk adalah taqwa. Dia tak kira orang tu orang bangsa apa, bahasa apa. Janji bila ada taqwa, boleh masuk ke dalam syurga. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Nak rapat dengan Allah Ta'ala, nak bagi Allah Ta'ala layan sepenuh layanan, jadilah insan yang bertakwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi kepada dua.
Yang pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, iaitu melaksanakan ketaatan. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu meninggalkan kemaksiatan. Maka dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin. Abu Hurairah dia kata apa? Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pada satu perkuburan. Faqala man sahibi hadzal qabr. Lantas Nabi bertanya kepada sahabatnya, penghuni kubur ni siapa? Lalu-lalu nampak satu kubur. Ni, kubur ni siapa punya? Macam tu kan ayat kita kan. Kubur ni siapa punya? Faqalu, para sahabat menjawab, fulan. Ini kubur si fulan. Sebutlah. Sekian nama dan Nabi kenal. Faqala, maka Nabi kata, raka'atan ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Kamu nak tahu, ni, penghuni kubur ni mengharapkan untuk solat 2 rakaat. Lebih daripada apa yang kamu suka semasa kamu hidup di dunia ini. Kamu suka apa? Hampa suka apa? Orang yang ramai yang hidup ni agak-agak suka apa? Dia yang si mati ni, sekira kalau diberi izin untuk hidup semula, ni apa yang hampa suka semua dia tak mau. Apa yang dia nak, dia keluar daripada kubur, yang dia nak solat 2 rakaat. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Riwayat daripada Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat 920. Kemudian ada satu lagi riwayat yang sahih, iaitu daripada Abu Hurairah juga, raka'atan khafifatan bima tahqiruna wa tanaffaluna yaziduhu ma hadha fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Nabi kata apa dia? Orang yang dah mati ni, orang yang dah mati, kalau diizinkan hidup semula, mereka akan solat 2 rakaat. Dan 2 rakaat solat itu lebih baik daripada lebih yang mereka mau daripada apa yang kamu duk teringin ketika hidup di dunia. Baik. Hadis ini ulama kata dia duduk dalam bab haddun ala a'mali tatawwu', iaitu galakan supaya kita melakukan ibadat sunat. Ibadat sunat. Nampak kan? Ibadat sunat. Loh, sunat ya, sunat jangan kita pelekehkan. Kenapa? Kerana dengan sunat yang kita buat, tapi jangan dah buat sunat fardu tak buat. Kan? Tu tak kena. Tak nampak semayang maghrib, dia kata maghrib tak penting, sunat dia tu itu yang yang tu mana boleh. Kan? Arti kita buat yang fardu. Tapi sunat jangan kita pelekehkan, jangan kata lah sunat je. Jangan kata macam tu. Sehingga Nabi kata apa? Amat berharga. Solat sunat 2 rakaat itu bagi orang yang dah mati. Lah ni yang hidup di dunia ni, yang hidup di dunia ni, masuk kita, apa yang kita rasa nak, yang kita teringin, mereka dah habaq dah. Bahawasanya ada 3 ta ni, ada 3 ni. Kan? Dan 3 ni, dia ada bunyi ta. Kan? Yang ni biasanya, tak kata semua, mungkin kebanyakan. Kan? Kebanyakan. Tapi memang tak semua pun. Kan? Ke semua orang macam kita. Ada orang yang betul-betul hati dia bersih. Buat amalan apa pun lillah. Lillah betul-betul. Sungguh tu tak masih ada, tapi kita tak tahulah siapa. Kan? Bila dia semayang ke, dia puasa ke, apalah kebajikan dia, bukan dia nak kepada pahala. Tapi kita ni semua, kita nak kepada pahala. Satu kan duk tanya, dia kata, Ustaz, kalau semayang seorang berapa boleh? Nampak? Dia nak pahala. Tapi inilah kebanyakan kita. Pasal apa semayang? Aku takut neraka. Lepas tu aku semayang.
Kan? Yang power lagi, bukan kerana dia takut neraka, bukan kerana dia nak pahala. Kan? Dia buat kerana Allah. Ada, tapi tak ramai. Jadi yang ramai ni, apa yang dia nak? Mungkin termasuk kita. Kan? Dunia, Ustaz, wanita, harta, takhta, muta. Saya mula duk ingat ta tu duduk depan kan. Ta apa? Rupanya ta kat ujung. Kan? Wanita, harta, takhta. Kan? Andaikan, kan? Kita andaikan. Kan? Letak siap-siap. Oh, duk tunggu ni, orang kubur nak mangkit ni. Kan? Tak siap-siap, tepi kubur dia. Kan? Satu perempuan yang cantik. Cantik. Tak ada siapa nak lawan. Kan? Tak ada siapa nak boleh lawan dengan dia. Cantik sungguh. Kan? Habis. Taman Makisah pun kalah. Kan? Kalah main dengan perempuan ni. Oh, cantik kan? Kan? Tepi dia, kita letak harta bertimbun-timbun. Kan? Tepi ni sikit, kita letaklah. Kan? Apa nama? Kita kata takhta tu tadi. Kan? Harta, kita tak takhta. Tak istana ke, tak pangkat ke, kedudukan ke, apa ke. Kan? Selendang siap lah. Keluang-keluang kubur lagi kami bagi tu lah. Anak pingat apa? Kami gantung. Kan? Dan tepi tu lagi kita letak ayak. Dan kita letak tepi ayak itu sejadah lah. Habuan dia nak semayang. Dia keluar-keluar kubur, agak-agak dia nak tengok mana. Agak-agak dia nak ambil yang mana. Tak ada dia terengi perempuan dah. Dia duduk dalam kubur kena belasah. Gelap, menyeramkan, busuk, menakutkan. Kan? Kedebung. Tolong. Bagi peluang hidup, tiba-tiba duduk ligang perempuan. Mampu? Tapi Ustaz, perempuan cantik Ustaz. Cantik pun dia tak tengok dah. Kan? Kawan dah rasa dah hakikat dia. Kita ni duduk di atas dunia ni macam-macam lah berangan. Allah sebut dah. Kan? Apabila dia menziarahi kuburnya, kan, barulah dia rasa betul-betul sedap. Kan? Siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kan? Lalai seronok apa semua. Kan? Waktu mana dia sedang? Waktu bila dia menziarahi kubur. Kan? Keluar kubur, dia tak mau dah perempuan. Walaupun dia kaki perempuan dulu. Kan? Keluar kata, wang mas, harta karun. Tak ada dah. Walaupun dia gila harta masa dia hidup dulu. Kan? Ayah ni pangkat ni apa ni nak bagi apa kat aku ni? Ini kursi agung ke apa ke? Kan? Takhta. Dia tak mau dah yang tu. Dia keluar kubur tu, dia pergi ambil ayak semayang, dia hampak jadah mayang. Kan? Ni tuan-tuan. Kan? Ahli kubur ni apa dia buat? Lepas kata boleh bangkit. Tapi boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Berangan boleh lah. Tapi tak boleh keluar dah. Ni peluang kita ni tuan-tuan. Kan? Peluang kita masih hidup sihat pun semua ni. Kalau tak sihat pun tak apa. Jadi solat jangan kita tinggal. Kan? Sehingga ulama kata 2 rakaat ni bukan kata yang fardu, yang sunat. Amat berharga. Ni dalam satu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Hadis tu panjang. Kan? Iaitu satu hadis daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Apa Nabi kata? Was-salatu nurun. Solat itu cahaya. Ulama kata, dalam membahaskan hadis ini, bukan kata cahaya pada wajah, bukan cahaya pada hati sahaja. Bahkan dia cahaya hidupan dunia dan akhirat. Sehingga dia boleh mencerahkan kuburnya. Sebab itu bila keluar daripada kubur, kalau boleh, tapi tak boleh. Tapi Nabi habaq kalau boleh. Berartinya apa? Berartinya betapa bernilainya solat. Walaupun sunat, walaupun rakaat. Tapi Nabi kata di sini pada rakaatan khafifatan. Kan? Maksudnya 2 rakaat itu dia buat bukan kata lama nak macam mana Ustaz? Lama ke? Mesti nak kena berdiri baca berapa juzuk ke? Tak. Khafifatan. Ringan sahaja. Itu pun boleh menyelamatkan kita dalam kubur. Apatah lagi yang lebih hebat daripada tu. Kan? 2 rakaat. Kan? Mayang
Baca Fatihah, mak kena bagi betul lah. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, semua kena jelas. Kan? Jadi dia baca biasa. Sehari dia baca surah. Surah pun surah biasa. Inna a'tayna ataupun qul ya atau qul huwallah. Kan? Itu yang dianggap sebagai khafifatan. Lepas tu dia rokok. Elok baca macam tu saja. Tasbih 3 kali. I'tidal. Sehari dia sujud. Kan? Weh, berapa minit je start saja. Itu nama dia khafifatan. Janji sah solat kita dengan sempurna, syarat, rukun dan sebagainya. Kan? Walaupun ringkah, ia amat bermakna, Nabi kata. Oleh kerana itu, jangan kamu memperlekehkan kan? Solat 2 rakaat itu. Dia kata, tak apa. Lagi insya' kita main. Pasal apa? Ba'diah maghrib kita tak buat. Kan? Pasal apa tak buat? Dia kata nak buat macam mana Ustaz? Ada kuliah. Mohon. Orang tak buat kuliah terus. Apa alasan tu? Kan? Alasan dia kata, ni pasal apa pula tak buat sunat lepas isyak? Dia kata nak buat macam mana Ustaz? Ni perut lepak. Nampak? Habis. Pasal apa tak buat sunat lepas subuh? Kita pun silap tanya. Dia kata nak buat macam mana ada kuliah subuh? Oh. Tak apa, nanti tak ada buat. Mampu. Yang tu kita pun hati-hatilah, jangan duk tersilap tanya kan. Gitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa setakat itu kan. Ada yang berbaki ni kita sambung kemudian. Insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un